Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita tengok balik teknik menjawab. Kita fokus. Okey, kita fokus bahagian A untuk hari ni. Untuk bahagian A yang mana yang dah tengok video yang sebelum ni, ini yang sebenarnya yang ada dalam bahagian A yang perlu kamu kuasai. Ini cikgu susun balik ah. Okey, bermula dengan pemboleh ubah. Apa pun soalan bahagian A, kamu kenal pasti dulu pemboleh ubah. 3 jenis pemboleh ubah tu, manipulasi, bergerak balas dengan dimalarkan. Lepas tu buat hipotesis. Hipotesis ni hubungan antara pemboleh ubah Dimanipulasi yang bergerak balas. ya, dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey, membuat pemerhatian, tengok pada kamu punya soalan. Jawapan mesti ada dalam soalan. Pemerhatian yang boleh kamu detect menggunakan kamu punya deria, Mata. bukan mata saja. Okey, ke semua kamu punya deria. Maksudnya pemerhatian ni tak semestinya mesti kira, mesti ni. Maksudnya kalau bau itu dah pemerhatian. Perubahan bau, perubahan warna, itu pemerhatian. Tapi kalau dalam soalan mesti ada dalam kertas tu pemerhatian. Lagi kita tengok. Okey, inference sebab kepada pemerhatian. Kalau rasa rajin, tulis pemerhatian kerana bagi sebab dia. Kenapa jadi macam tu? Tapi kalau rasa-rasa ini boleh diterima, kamu tulis kerana, bagi tulis sebab. Nanti kita tengok. Bukannya definisi yang kamu takrifkan berdasarkan buku tu. Ini definisi secara operasi, maksudnya berdasarkan eksperimen. Okey, kita tengok imbas balik satu-satu. Pemboleh ubah, cikgu rasa semua dah boleh kot. Siapa yang tak boleh? Membezakan ketiga-tiga ni. Dimanipulasi, dimalarkan, bergerak balas. Kalau dimalarkan, ingat mesti yang sama. Kamu carilah dalam kamu punya soalan tu, dia mesti ada yang sama. Tapi dengan syarat bukan radas. Radas bukan pemboleh ubah. Jangan duk tulis tabung uji. Okey, lepas tu dimanipulasi yang berubah-ubah. Maksudnya dalam soalan tu kalau nak tengok, sebab tak lagi tengok pemboleh ubah yang apa? Bergerak balas pun berubah kan dia punya nilai. Cuma yang membezakan dia dimanipulasi ni, kita yang buat ubah. Maksudnya kita yang buat eksperimen tu yang ubah. Yang bergerak balas yang berlaku selepas kita ubah manipulasi. Maksudnya hasil pemerhatian lah, keputusan. Okey. Cuba kita tengok contoh-contoh. Dan kamu punya pemboleh ubah mesti ada parameter. Okey, cuba tengok ni. Jisim, berat, kuantiti, saiz, jenis, kehadiran, okey, diameter, isi padu, itu semua contoh parameter. Maksudnya kita boleh sukat, kita boleh ukur, kita boleh buat perbezaan. Ni macam kehadiran yeast. Ada tak ada? Jadi boleh beza kan? Boleh ukur kehadiran yeast. Maksudnya itu adalah perbezaan dari segi kualitatif. Kalau kuantitatif, kita boleh guna alat pengukuran. Okey. Kalau pepejal, kalau untuk kamu punya ini je undang-undang maksudnya. Jisim logam, berat logam, bergantung kepada eksperimen lah. Tengok eksperimen tu. Okey, kalau dalam bentuk cecair, ni isi padu, larutan. Jangan duk tulis larutan sahaja. Lagi duk tulis larutan natrium klorida. Depan dia tak ada apa, salah juga. Sebab tak ada parameter. Okey, jadi tolong tulis. Kalau nampak bentuk larutan tu, isi padu asid, kepekatan asid. Sebab kalau larutan ni dia dua benda je dah, isi padu dengan kepekatan. Okey, kalau gas, isi padu dengan bilangan. Sebab ada setengah pemerhatian yang melibatkan gas, dia kamu nampak gelembung udara. Bulat ni. Okey. Boleh tak Kak Loh? Okay, kalau boleh kita pergi next. Ni macam mana kamu nak cari pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah boleh kamu dapat kalau soalan tu dalam bentuk ayat. Dalam ayat tu confirm ada. Dimanipulasi jenis dawai logam. Jangan tulis jenis dawai lah, tulis bagi lengkap. Jenis dawai logam. Salin bulat-bulat daripada kotak tu. Cuma jangan duk tulis unit. Kalau seperti buat di ujung tu dia tulis cm. Jangan duk tulis sampai semua pula untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Ambil nama dia saja. Unit jangan tulis. Jenis panggil apa, dawai logam. Bergerak balas. Panjang dawai ke pemanjangan dawai? Pemanjangan dawai. Tu yang kalau ada cm di belakang tu jangan duk tulis. Lagi nampak tak ubah nak sedik.
Kita bila bagi jawapan, bagi nampak kita cerdik. Jadi hak tanda pun dia nak bagi pun payah. Sebab dia nampak kamu ni cerdik. Okey, jangan bagi nampak tu. Okey, kalau daripada graf, paksi X manipulasi, paksi Y bergerak balas. Okey, itu clear dah. Daripada rajuh pun boleh dapat. Macam mana nak dapat? Cuba nampak. Kalau contoh gambar rajuh ni. Yang dimanipulasi apa kat sini? Jarak. Yang diubah di sini. Jarak objek. Tengok mula-mula objek jauh, lepas tu objek dekat. Jangan tulis objek saja. Mesti ada yang boleh disukat, yang boleh diukur. Maksudnya kat sini adalah jarak objek. Okey, yang bergerak balas yang kita nampak. Apa yang berubah ni? Selepas kanta ni. Nampak clear kat situ. Jarak image. Ni jarak image. Nampak ni 2F. Lepas tu pergi jadi 2F dekat 3F. 3F ni. Maksudnya di situ boleh ubah bergerak balas dia adalah 3 jarak image. Ada di raja. Okey. Yang sama. Okey. Yang mana kalau nak cari pun boleh ubah dimalarkan daripada raja. Tengok yang sama. Kat sini apa yang sama? Kedudukan objek salah. Sebab hak tu dimanipulasi, kita ubah tu. Jenis kanta. Okey, itu yang pertama. Lagi apa? Ketinggian objek, size objek. Jangan kata tadi kamu kata apa tengok? Kedudukan salah sebab kedudukan tu mewakili jarak objek. Sebab jarak objek ni kita ubah hak tu yang manipulasi. Yang samanya adalah dia punya ketinggian objek ataupun size objek. Yang tu yang sama. Tengok sama tinggi. Okey. Kalau bergerak balas tadi pun kita boleh tulis apa ni? Apa image dia pun? Yang berubah. Selain daripada jarak image, apa lagi yang berbeza kat situ? Ketinggian image. Ada kat situ. Jadi kamu boleh nampak untuk dimanipulasi bergerak balas ni bukan satu je, ada dua sebenarnya. Ini dia bagi contoh satu. Ada dua, jarak image dengan ketinggian image. Tapi daripada sebab hari ni tak ada soalan. Nanti kalau dah di soalan dia akan tulis pernyataan. Dia nak dari segi jarak ataupun ketinggian. Jadi kalau macam kita nak cari daripada gambar raja, cuba pati tengok. Tu cara nak dapat jawapan. Boleh tak tu? Sama kau ni. Ni berapa kali ulang tau. Eksperimen ni berapa kali ulang dalam soalan. Dimalarkan apa? Apa soal boleh ubah dimalarkan dalam ni? Keperkataan apa? Apa? Okey, keperkataan penisilin. Kita malarkan kat situ. Okey, lagi? Dimanipulasi? Kehadiran? Kehadiran antibiotik ataupun keperkataan antibiotik. Okey. Dah bergerak balas? Keluasan. Dia keluasan ataupun diameter kawasan jernih. Dah nampak dah. Eksperimen ni ulang-ulang je ni. Ulang kamu ni. Nampak di situ. Okey. Jadi pun boleh ubah, boleh kenal. Boleh ada confuse lagi nak tentukan manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Ada confuse? Maksudnya datanglah soalan apa pun lepas ni kamu pastikan boleh. Sebab pun boleh ubah pun ada dua markah. Setiap boleh dikatakan setiap soalan di bahagian A tu ada dia suruh cari pun boleh ubah. Kalau tak ada pun mesti sekali dia tanya hipotesis kena cari juga pun boleh ubah. Nampak di situ. Jadi kena pasti masterkan betul-betul boleh. Dapat je jawapan bahagian soalan jawapan bahagian A tu, kamu cari pun boleh ubah dulu. Jawab soalan pun boleh ubah dulu. Walaupun soalan boleh ubah tu duduk di D ke, di C ke, jawab tu dulu. Baru boleh jawab lain. Senang. Okay, next. Hipotesis. Okay, hipotesis ingatlah jangan dok buat ayat umum. Tak mau dah lepas ni jumpa apa mempengaruhi apa. Itu tak boleh. Maksudnya itu adalah umum. Dia mesti kamu punya hipotesis ada hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti didahului oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya dimanipulasi mesti di depan. Baru diikuti dengan bergerak balas. Sebab kalau kita buat eksperimen pun kita kena ubah dulu. Pemboleh ubah
manipulasi. Maksudnya kita ubah dulu apa yang kita nak cari perbezaan tu. Barulah bergerak balas tu akan kita dah dapat. Maksudnya pemerhatian kita akan dapat. Jadi dalam hipotesis kamu jangan terbalik. Maksudnya jangan tulis bergerak balas dulu. Apa-apa pun tulis manipulasi dulu diikuti dengan bergerak balas. Ni antara contoh-contoh ayat dia. Boleh guna jika, maka, semakin, ataupun manipulasi lebih ataupun kurang. Lepas tu pun boleh ubah di manipulasi. Okey, pun boleh ubah bergerak balas. Dan pastikan dalam hubungan kamu, maksudnya kalau hubungan dia mesti ada meningkat, berkurang. Ataupun meningkat, meningkat. Mesti ada perkataan tu. Kalau tak pakai meningkat pun besar, kecil. Bertambah, berkurang. Nipis, tebal. Bergantung kepada soalan. Maksudnya kita nampak kalau manipulasi berubah, bergerak balas jadi apa? Itu maksud dia hubungan dalam hipotesis. Okey. Ni dalam soalan kamu sekali kita tengok. Ni macam mana saya pun boleh ubah tadi daripada jadual. Okey, daripada jadual atas tu pun boleh ubah di mani. Okey, jadi tolong baca soalan tu. Yang ni je nak ingatkan yang tu. Okey. Ini kita dah main dengan nombor. Okey, kalau main dengan nombor, kalau macam ni macam mana kamu buat? Selalunya. Kira dalam tu. Kalau nak kira dalam ni untuk mengelakkan kamu salah kira, kamu tengok dia punya ni range di skala ni. Contoh 21 sampai 25. Okey, gunalah kalau ada pen banyak-banyak warna 21 sampai 25 ni gunalah kalau oren. Bulatlah atas ni semua kalau oren. Baru kita tak salah kira. Kadang ni soalan senang je, tapi korang satu kira. Terlebih satu. Sebab apa? Semua dah kira tu semua tanda straight tu. Tapi kalau tak ada pen warna-warna apa nak buat? Buat bentuk. Buat bentuk. Kata tak pergi dalam exam tak buat. Buat. Okey, tolong buat. Sebab tu sebenarnya yang pertama untuk mengelakkan kamu salah kira. Yang kedua untuk memudahkan bila kamu nak semok balik. Jadi boleh semok balik. Jadi yang ni sebab yang ni apa rugi sangat kalau salah. Kalau salah rugi sangat sebab kira je pun. Cuma teknik dia. Tolong kalau macam ni contoh 21 buatlah bulat. Jadi cari bulat-bulat. Kalau kita tertinggal pun last sekali lagi sampai 56 sampai 60. Contoh hak ni bintang, hak ni part segi, hak ni segitiga, hak ni bunga-bunga, hak ni awan. Sekali kita tengok tiba-tiba tinggal satu tak bulat. Kita dah nampak dah hak mana. Tak payah duk bulat kira balik daripada mula. Nampak tak dia? Selalu tu. Salah kira. Bukan tak tahu. Cuma kadang-kadang kita manusia biasalah careless. Kita nak elakkan careless tu rugi. Kadang-kadang kalau satu ni dapat nak tukar grade. Kalau dia tak tulis apa, maksudnya tak tulis histogram, tak tulis palang, tak tulis bar, maksudnya wajib graf garis. Okey. Dia mesti jarak graf palang. Bar. Kalau histogram dia rapat. Okey, tengok soalan, tengok pada dia punya skala. Itu bergantung pada skala pula. Okey, untuk graf garis dulu. Graf garis pastikan yang kalau duduk di depan ni salah ni tak ada markah. Nampak tu? Gegak tu. First kali kamu nak dapat markah untuk graf dalam kamu punya soalan kebiasaannya dia dah bagi paksi. Dia dah. Okey, kalau untuk sains pastikan pangkah saja. Jangan kamu bulat. Ni tak boleh buat ni. Okey, pastikan pangkah. Maksudnya kamu ambil daripada jadual tu. Kalau kosong kat sini kosong 28. Carilah kosong. Titik dia 28. Pangkah. Jangan pangkah besar-besar lah. Cik lah. Dekat betul-betul dia punya kotak tu. Jangan terlampau besar. Dia tak boleh. Besar pun tak boleh. Kecil pun. Tak nampak pun tak boleh. Maksudnya kena elok. Maksudnya bila kamu nak untuk dapat markah untuk graf garis ni, pastikan semua titik-titik yang ada dalam jadual tu kamu pindahkan betul. Jangan duk terlari sikit duk bawah duk atas. Lagi salah kat graf kamu. Okey, bila semua dah titik kan, kamu pindahkan maksudnya pangkah. Kamu sambung. Kalau kamu nampak titik-titik tu letak pembaris, dia boleh jadi straight je kan? Kamu boleh guna garis pembaris. Tapi kalau kamu nampak tiba-tiba bila kita pangkah tu kita nampak titik tu dia lari sikit turun bawah.
Hak tu jangan guna pembaris. Free hand. Dan free hand jangan macam ni. Hak ni free hand teruk sangat ni. Parkinson ke apa? Okey, maksudnya ni kalau kamu letak titik ni, tak nampak titik-titik ada kat sini. Okey, kalau kamu letak pembaris, dia boleh straight je kena semua tu titik, kamu boleh guna pembaris. Tapi kalau titik-titik kamu letak pembaris dia tak kena, dia lari ada turun free dah, kena free hand. Okey, dan kamu punya graf tengok pada soalan. Kebiasaannya kamu kena tarik sampai kosong. Jangan biar terapung macam ni. Ni kesalahan lah ni. Jangan biar tinggal kosong ni. Maksudnya kamu perlu tarik sampai ke kosong. Tariklah pinggan. Maksudnya dari kosong tarik ke titik-titik ni. Janganlah lepas sampai atas ingat. Kira bagi sikit je lebih tak apalah. Sampai titik lah kalau. Okey. Ni memang tak ada masalah pun nak buat carta palang. Pastikan betul lah tengok skala dia satu. Korang-korang ni satu kotak kecil tu. Macam contoh ni kan. Satu kotak yang kecil tu mewakili ni. Ketebalan tip satu label ni. Hak ni dia tak label. Maksudnya kamu kena label lah. Sini 1, 2, 3, 4 di bawah dia. Kalau carta palang selalu jarang dia buat skala tu. Ada dia buat untuk kamu. Kalau tak buat kena buat lah. Okey. Dan tolong hak ni tolong kan. Ni untuk carta palang ni kau nak ingatkan dia sebut hak mana dulu. Yang penting untuk buat hubungan ingat balik mesti yang manipulasi dulu baru bergerak balas. Kalau ada soalan kadang dia saja nak kena kamu dia kata berikan hubungan antara isi padu gas dengan masa. Disebut bergerak balas tu kan. Tapi di jawapan pastikan tulis masa tu di depan. Semakin bertambah masa semakin banyak isi padu gas yang terhasil. Jangan tulis semakin banyak isi padu gas terhasil, semakin bertambah masa. Pelik kan? Isi padu gas tu tak akan bertambah jika masa tak bertambah. Jadi tolong ingat yang tu. Sebab dalam soalan memang dia akan selalunya hubungan ni dia akan sebut bergerak balas dulu dalam soalan. Okey. Ni cara dia. Apa pun mesti MV dulu baru RV. Ni okey. Ni mentafsir data. Maksudnya dalam soalan dia akan tanya kamu berdasarkan panggil apa graf apa bila suhu ni apa jadi. Jadi kamu perlu ambil daripada graf. Daripada macam mana nak tanda ni? Nampak ni bukan saja ni. Kalau di atas graf kamu perlu tanda tu bagi nampak kan? Tapi garis dia pastikan putus. Kalau contoh ni dia tanya ni velocity kelajuan pada 0.6 berapa momentum yang terhasil. Maksudnya cari di graf kamu 0.6. Kamu tarik putus. Garis putus. Jangan duk tarik straight. Sebab kalau kamu tarik straight itu dianggap sebagai garisan graf. Sebab tu kena buat putih-putih. Okey, tolong sebab ni kena nampak ni sebenarnya jalan kerja. Dia akan cari di graf kamu. Tarik putih-putih pi sampai jumpa dekat garisan graf. Pi tu carilah berapa. Maksudnya kat sini berapa? 0.3. Senang je ni daripada graf. Okeylah, definisi secara operasi. Ni cikgu ulang banyak kali dah cara nak jawab dia. Berdasarkan kehendak soalan. Contoh kehendak soalan nak A, definisikan secara operasi A. Mestilah dalam jawapan kamu mula dengan perkataan A lah. Kalau soalan definisi secara operasi A, jadi A mula mesti ada perkataan A tu di depan. Kalau contohnya dia tukar kepada soalan definisikan secara operasi antibiotik. Jadi ambil perkataan antibiotik ialah bergantung bahan, proses, apa lagi? Keadaan, tindak balas. Itu bergantung apa yang di soalan tu. Lepas tu yang menunjukkan, yang ditunjukkan pemulik ubah bergerak balas. Ditunjukkan oleh perubahan suhu. Ditunjukkan oleh, maksudnya pemulik ubah bergerak balas yang kamu nampak. Jangan tulis pemulik yang ditunjukkan oleh suhu meningkat. Betul lah, nampak kan? Suhu meningkat, suhu bertambah. Sekejap kita tengok contoh soalan. Ni pemerhatian eksperimen. Tadi tanya tak ada contoh soalan kan? Cuba kita tengok contoh soalan ni. Okey, definisikan secara operasi pertumbuhan bakteria. Okey.
Siapa nak buat? Definisi secara operasi pertumbuhan bakteria. Ni soalannya. Secara operasi pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ialah proses yang menyebabkan, yang ditunjukkan, yang menunjukkan. Ditunjukkan apa? Apa? Kekeruhan campuran. Kekeruhan campuran apa? Tak, kekeruhan campuran apa? Campuran asid Apa dia? Kekeruhan campuran bubur nutrien. Sebab itu yang kamu nampak kurang keruh, sangat keruh. Itu kekeruhannya. Maksudnya pemerhatian yang kamu nampak. Yang ditunjukkan oleh kekeruhan bubur nutrien ataupun yang ditunjukkan semua. Yang ditunjukkan oleh bubur nutrien menjadi keruh. Boleh juga ayat, tak kisahlah. Yang penting belakang tu selepas perkataan yang ditunjukkan, yang menunjukkan, elakkan guna yang menyebabkan. Tunjuk, sebab kita nak buat sebelum ni tunjuk, menunjuk. Okey. Bubur nutrien. Kekeruhan bubur nutrien. Bubur nutrien menjadi keruh. Sebab itu yang kita perhati. Okey. Nampak macam mana nak buat?